Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Rabu 20 April 2022. Saya Fadhil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Berikut paparan utama malam ini. 528 tahanan Rohingya lari dari depo imigresen, 357 ditemukan semula. Hijrah 24 lonjak semula aktiviti perniagaan serta pelaburan tabung haji. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Itu visual yang menggemparkan penduduk kampung Sungai Kecil, Nibong Tebal, Pulau Pinang. Kira-kira pukul 4.30 pagi tadi, ketiga penduduk kampung berkenaan sedang bersahur, 528 tahanan etnik Rohingya melarikan diri dari depo imigresen sementara Sungai Bakap. Depo berkenaan merupakan kem latihan khidmat negara sebelum ini dan dijadikan pusat tahanan sementara untuk tempatkan pendatang asing. Penduduk kampung juga cuba mengepung kumpulan warga asing terbabit sementara menunggu pihak berkuasa tiba di lokasi iaitu kira-kira 5 km dari depo tersebut. Bagaimanapun, kumpulan berkenaan terus melarikan diri menuju ke arah jejantas di kawasan Lebuh Raya sebelum turun menerusi laluan itu dan masuk ke kawasan Plas Menghala Selatan. Tindakan mereka itu telah mengakibatkan 6 warga asing termasuk 2 kanak-kanak maut selepas terbabit kemalangan ketika melintas jalan di kilometer 168 Plas Menghala Selatan. Serentak dengan kejadian itu, kesan dilancarkan Polis Kedah bagi mengesan baki 171 pelarian Rohingya yang melarikan diri. KK ataupun kanun siasatan siasatan terperinci dan pihak IPK Kedah juga telah menubuhkan tim siasatan khusus untuk mengendalikan pasal kelarian atau merusuh dan kelarian ini. 13 pegawai dan anggota yang terlibat yang kita akan mengambil semua statement-statement untuk mengenal pasti apakah punca kejadian dan juga permasalahan yang sewajarnya dan kenapa, dan juga siasatan bersabit dengan lari daripada tahanan ini. Selain Polis Kedah, operasi mencari turut melibatkan Polis Pulau Pinang dan Perak. Selain Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Pasukan Gerakan Am PGA dan Unit Anjing Pengesan PDRM K9. Polis Diraja Malaysia PDRM turut mengingatkan penduduk supaya berhati-hati kerana tahanan Rohingya yang terlepas mungkin berbahaya kerana mereka boleh melakukan jenayah akibat terdesak. Komisioner Wan Hassan meminta orang ramai yang ternampak pelarian Rohingya yang berkeliaran agar memaklumkan kepada pihak polis supaya tindakan susulan dapat diambil. Itulah nasihat daripada orang ramai. Saya nak bahawa sekiranya kita juga ada pihak trafik highway juga ada membuat rondaan dan sebagainya, kita juga menutup jalan-jalan keluar dan kita dapati kemungkinan ada yang menahan kereta penumpang yang ada dan balance lagi 176 orang ini. Dipercayai ada juga yang mungkin menumpang kereta dan sebagainya. Saya minta kerjasama daripada masyarakat supaya bila kena pasti ni minta maklum pada pihak polis untuk buat tangkapan semula lah. Mungkin mereka dalam kelarian ini mungkin ni takut ada jenayah-jenayah lain yang mereka lakukan. Itu kita risau. Kita minta orang ramai supaya nampak aja kelibat yang ni minta maklum terus kepada
pihak polis yang berdekatan. Dan kita ada bagi dah keluar dia punya ni supaya orang ramai alert lah benda ni, supaya mereka juga boleh membuat sama ada melalui tangkapan citizen dan segera pada pihak kita pun boleh laksanakan. Op tutup turut diaktifkan Polis Perak bagi mengesan tahanan Rohingya yang melarikan diri. Ketua Polis Perak Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, pelaksanaan sekatan jalan raya SGR dilaksana di 3 kawasan di utara negeri itu sejak pagi tadi. Kita adakan ni SGR ni di kawasan sepadan lah. Kalau kata di utara ni sepadan, biasanya ni di daerah Kerian, Selama dan juga Taiping lah. So 3 tempat hotspot ni lah kita bagi bantuan kepada kontijen Penang dan juga kontijen Kedah. Dan jika perlu kita akan minta bantuan daripada pasukan gerakan AM. Tadi ada pengarah Jabatan Keselamatan Alam dan Ketamatan Awam ada menawarkan kalau kita perlukan bantuan daripada PGA kita akan gunakan. Tiada peralatan yang dikesan telah digunakan pelarian Rohingya ketika melarikan diri daripada depo imigresen sementara Sungai Bakap, Kedah. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zaimi Daud memaklumkan kesemua warga asing itu melarikan diri dengan memecahkan pintu blok dan jeriji penghadang menggunakan kekuatan tenaga. Beliau mengulas pertanyaan mengenai kemungkinan terdapat sebarang peralatan digunakan kumpulan warga asing itu untuk meloloskan diri dari depo berkenaan. Depo tersebut disewa sejak tahun lepas dan boleh menampung kapasiti sehingga 700 tahanan. Dikawal dengan ketat oleh Jabatan Imigresen dan Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA. Terdapat 61 anggota Jabatan Imigresen dan 45 anggota RELA yang ditugaskan di depo berkenaan dengan seramai 15 anggota ditugaskan untuk mengawal bagi setiap giliran penugasan. Berikut antara insiden tahanan lolos dari depo imigresen dalam negara sejak tahun 1999. Pada 26 Julai 1999, seramai 192 tahanan warga Bangladesh, Pakistan, India dan Indonesia lari dari depo imigresen Lenggeng Negeri Sembilan. 9 tahanan berjaya diberkas semula. Pada 1 Februari 2002, seramai 153 warga Afrika lari ketika dalam perjalanan ke depo tahanan kem imigresen Kemaya Pahang. 138 orang berjaya ditahan. Pada 6 April 2011, seramai 109 tahanan majoriti warga Myanmar lolos dari depo tahanan imigresen Lenggeng Negeri Sembilan. Polis berjaya menahan semula 55 orang. 28 Februari 2019, lelaki warga Indonesia lari dari depo tahanan imigresen Macap Umbu, Melaka. Pada 17 Oktober 2020 pula, 5 tahanan di depo tahanan imigresen Pekan Nanas, Johor melarikan diri. 2 Januari 2021, 7 warga Indonesia lari dari depo tahanan imigresen Lenggeng Negeri Sembilan. 3 berjaya diberkas semula. 14 Mei 2021, 6 tahanan warga Filipina di depo tahanan imigresen Menggatal meloloskan diri dari pusat berkenaan. 4 berjaya ditahan semula. 27 Jun 2021, 8 lelaki warga Thailand di depo tahanan imigresen Tanah Merah, Kelantan lari dari sel tahanan. 10 November 2021, 14 tahanan warga Filipina di depo tahanan imigresen Kimani, Sabah melarikan diri. 7 berjaya ditahan semula. Hari ini 20 April 2022, 528 tahanan etnik Rohingya lari dari depo tahanan imigresen Sungai Bakap, Pulau Pinang. Pelan Hijrah 24 Lembaga Tabung Haji 2022-2024 Hijrah 24 yang dilancarkan hari ini diyakini berupaya melonjakkan semula aktiviti perniagaan serta pelaburan tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika melancarkan pelan itu berkata, ia bagi memastikan kesinambungan dan kecemerlangannya secara berterusan. Menurut beliau, pelan itu dibangunkan selari dengan nilai dan ciri-ciri keluarga Malaysia yang menerapkan pengayaan nilai keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran.
Hijrah 24 merupakan pelan transformasi strategik TH bagi tahun 2022-2024 bagi memacu organisasi untuk 3 tahun ke hadapan, terutamanya dalam menempuh cabaran mendatang. Datuk Seri Ismail Sabri menjelaskan pelan itu merangkumi 24 inisiatif strategik untuk mencapai aspirasi TH dengan tumpuan kepada pengukuhan struktur tadbir urus korporat, operasi serta didorong oleh inisiatif digitalisasi. Melalui Hijrah 24, TH menetapkan sasaran utama iaitu peningkatan saiz dana berjumlah RM100 bilion pada 2024. Penambahan jumlah pendeposit meliputi lebih 50% daripada penduduk Islam Malaysia. Kerajaan menaruh keyakinan kepada tabung haji dan akan terus memberikan sokongan atas usaha dan inisiatifnya demi kebaikan jemaah haji khususnya dan umat Islam umumnya. Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan kejayaan Pavilion Malaysia merangkul anugerah emas sempena anugerah Pavilion Expo 2020 Dubai mencerminkan komitmen negara terhadap kelestarian dengan mengekalkan biodiversiti di peringkat antarabangsa. Anugerah itu juga merupakan testimoni antarabangsa kepada pengisian program-program di Pavilion Malaysia seiring dengan tema, konsep dan reka bentuk pavilion yang bertemakan kanopi hutan hujan. Menerusi catatan di laman Facebook rasmi, Perdana Menteri menjelaskan ini termasuk mengguna pakai pelbagai konsep semula jadi seperti air terjun, taman-taman menegak dan elemen-elemen semula jadi yang lain. Pavilion Malaysia merangkul anugerah emas bagi tafsiran tema di bawah kategori pavilion kecil oleh Biro International Desk Exposition BIE pada 30 Mac lepas. Membawa tema Energizing Sustainability, Pavilion Malaysia menceritakan bagaimana kemajuan sosioekonomi boleh berlaku tanpa mengorbankan alam sekitar dengan rakyat membina kemajuan ke arah masa depan yang lebih mapan. Kami mengalu-alukan kedatangan pelancong dari luar negara untuk kembali berkunjung ke Malaysia bermula 1 April 2022. Saya yakin kemesraan keluarga Malaysia yang kaya dengan adat serta budaya dapat mencuit hati pengunjung dari seluruh dunia untuk datang melancong. Malaysia to the Asia. Jadikan Malaysia destinasi lestari kaya budaya. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Bersua kembali. Persatuan Pemaju Hartanah dan Perumahan Malaysia REDA mengulangi permintaan agar kempen pemilikan rumah HOC yang berakhir 31 Disember tahun lalu dilanjutkan tahun ini. Pemangku Presiden REDA Datuk Tong Wen Kung berkata langkah itu bagi meneruskan momentum positif jualan rumah sekaligus membantu lebih ramai rakyat memiliki rumah pada harga mampu milik. I think we have put in that request before, but the government also has to balance all the initiatives they are taking to continue to revive the economy post-pandemic. You know, the last 2 years have been quite challenging. So the government... HOC yang dilancarkan buat pertama kali pada Januari 2019 menawarkan pengecualian duty stamp dan pengurangan minimum sebanyak 10%. Bank Rakyat komited untuk terus membangunkan kapasiti dan daya saing usahawan B40 menerusi program Rakyatpreneur 3.0. Ketua Pegawai Pemasaran dan Komunikasinya Nizam Sani berkata pihaknya mensasarkan untuk membantu sehingga 300 usahawan asnaf bagi edisi kali ini. Bakal dilancarkan Julai depan, Rakyatpreneur 3.0 akan menawarkan latihan dan bimbingan kepada usahawan terlibat dengan kerjasama universiti tempatan.
So this program yang kita buat ni untuk beri peluang untuk ke depan lagi. So dalam selepas kelas tu mungkin dia perlukan modal pusingan. As part of our commitment, kita akan bantu dengan tu. So insyaAllah tahun ni we are looking insyaAllah 200 hingga 300 usahawan asnaf yang kita akan bantu. Sementara itu, menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri, Bank Rakyat akan turut melancarkan kempen Rindu Nak Raya yang akan berlangsung selama 3 bulan bermula minggu hadapan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan pek juadah berbuka puasa dan menyantuni petugas RTM di Angkasa Puri. Axiata Group Berhad Axiata menyediakan dana RM115 juta menerusi Yayasan Axiata untuk melahirkan generasi muda peneraju masa depan pembangunan negara di bawah program Bakat Muda Axiata. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Axiata, Muhammad Kamal Nawawi berkata, dana 10 tahun yang bermula tahun ini turut menjadi tanggungjawab sosial korporat utama Axiata. 115 million is pledged for the education pillar sahajalah. The other two pillars, which is the environment as well as the community investments pillar, is pledged on a year-to-year basis. Right? Jadi pada tahun ni, sebagai contoh, sebanyak sejumlah 19 juta sebenarnya diikrarkan oleh pihak Axiata Group Berhad kepada Yayasan Axiata untuk ketiga-tiga pilar tu ya. Jadi disebabkan education ni adalah pilar yang mula-mula dan kita telah banyak melakukan program selama 10 tahun sebelum ni, pihak Board Axiata berpendapat bahawa mereka nak meneruskan pledge selama 10 tahun yang ke depan. Program Bakat Muda Axiata yang dilancarkan pada tahun 2011 telah memanfaatkan lebih 40,000 pemimpin muda menerusi dana RM100 juta. Muhammad Kamal ditemui pada majlis pelancaran Back to School Yayasan Axiata di Ibu Negara. 700 pelajar daripada 48 maktab rendah sains Mara dari 12 negeri menerima bantuan pakaian seragam sekolah dan keperluan lain bernilai RM250 setiap seorang. Mereka juga menerima wang tunai RM100 setiap seorang. Seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 27 April. Saya memang tak ada buat kerja lain. Memang dari dulu lagi saya berniaga di pasar malam jual lapang balik. Masa pandemik COVID-19 itu hari, habis semua tak boleh berniaga. Ini PKP, PKPP, PKPD, semua orang kena patuhi. Apam balik crispy, memang sedap rasanya. Selamat datang Datuk Seri. Sekarang kita sudah ada kelonggaran dari kerajaan. Pasar malam pun sudah buka. Pasar malam pun sekarang sudah cantik. Tapi SOP mesti mau jagalah. Inilah aspirasi keluarga Malaysia kami di KPKT. Di manapun kita berada, Malaysia adalah kita. Kitalah yang mencorak kanvas besar keluarga ini. Bersama-sama kita jaga keluarga Malaysia kita. Bertemu kembali. Selepas menyantuni golongan gelandangan dan pemandu e-hailing serta taksi di Ibu Negara awal bulan ini, radio nombor 1 orang KL, KLFM, meneruskan program Jelajah Ramadan KLFM Jawi dengan menyantuni penggali kubur. Bertempat di tanah perkuburan Raudatul Sakinah Gombak, KLFM bersama rakan strategik Jawi Food Bank, QSR Brands Malaysia Holdings Berhad, Afiat Holdings Sendirian Berhad dan The Kings Murtabak meneruskan tanggungjawab sosial korporat CSR kepada golongan asnaf. 25 penggali kubur diraikan dan menerima barangan sumbangan Jawi Food Bank di samping duit raya dan bakul makanan. Golongan sasar ini dipilih atas peranan mereka sebagai petugas barisan hadapan ketika negara mendepani cabaran pandemik COVID-19. Hari
hari ini kita beri kepada penggali kubur kerana penggali kubur amat signifikan dengan wabak COVID-19 yang melanda negara kita, kerana sehingga semalam kita pasukan urusan jenazah COVID-19 Jawi dan juga JAKIM yang diurusikan oleh Jawi telah menguruskan sebanyak 4,135 jenazah yang dikaitkan dengan COVID-19. Kita pada perancangan peringkat radio, kita melihat program sumbangan ini perlu diadakan dengan keraplah. Pasalnya selepas kita mengalami pandemik selama 2 tahun, banyak golongan-golongan yang terkesan. So dengan cara ini, kalau kita dapat bekerjasama dengan rakan-rakan strategi kita yang lain, kita dapat memberi bantuan kepada golongan-golongan yang terkesan akibat pandemik ini. Jadi program-program sebegini macam mana yang kita dah rancang, insyaAllah kita akan teruskan dan dengan rakan-rakan strategi yang lain lah, sebab kita mempunyai alhamdulillah dana wakalah zakat untuk kita bantu, dan rakan-rakan strategi lain tu dia mempunyai target-target grup asnaf. Alhamdulillah dapat sedikitlah bantuan beras daripada QSR Brand, FNN dan Food Bank Jawi lah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasihlah saya ucapkan kepada pemberi sumbangan ni, dan sumbangan ni sebanyak sedikit saya akan menyalurkan kepada rakan-rakan yang memerlukan jugalah. Tahun ini jelajah Ramadan melangkah ke tahun ke-10 dengan 76 lokasi dikenal pasti sebagai simbolik kepada perayaan Hari RTM yang ke-76. 2,000 pak bubur lambuk diagihkan kepada warga Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM menerusi program Seri Ramadan Bubur Lambuk Resepi Istimewa. Program anjuran Persatuan Suri dan anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia Puspanita Cawangan KCOM PCKCOM yang dipimpin Pengerusi Datin Seri Hairani Muhammad Tajuddin menggunakan resepi istimewa dari Pulau Pinang untuk masakan bubur lambuk itu. Agihan dilakukan Ketua Setiausaha KCOM Datuk Seri Muhammad Mentek yang juga penasihat Puspanita Cawangan KCOM yang turut padang mengacau bubur lambuk sekitar 12 hari tadi di pekarangan kompleks KCOM di Putrajaya. Program tahunan ini melibatkan kerjasama agensi di bawah kementerian dan merupakan hasil aspirasi keluarga Malaysia bertujuan mengeratkan ukhuwah antara semua agensi. Keluarga KCOM pun yang mana terdiri daripada pelbagai agensi, mana kementerian termasuk agensi di bawah KCOM seperti yang saya sebutkan tadi, bergabung tenaga bekerjasama di bawah kepimpinan daripada Pengerusi Puspanita sendiri untuk menganjurkan acara tahunan ini, dan sekurang-kurangnya kita dapat lihat ada komitmen tinggi kerjasama, ada persefahaman, keakraban di antara anggota-anggota Puspanita sendiri. Bagi Pengerusi PCKCOM Datin Seri Hairani Muhammad Tajuddin, penganjuran tahun ini melihat pertambahan kepada 2,000 bekas bubur lambuk yang dihasilkan dari 5 kawah. Ini adalah resepi arwah ibu saya yang mana merupakan resepi kegemaran keluarga kami lah. Jadi oleh kerana pada saya ia agak enak dan lazat, jadi saya ingin berkongsi bersama-sama dengan warga KCOM lah untuk merasai resepi bubur lambuk istimewa ni. Bagi ahli terlibat, penyediaan bubur lambuk dalam kuantiti yang besar memberi cabaran baharu dan menjalin keakraban. Kita wakil daripada RTM, kita seramai 10 orang lah lebih kurang, bersama-sama mengacau satu periuk untuk RTM. Kita akan agihkan kepada staf RTM sendiri dalam seramai 200 orang. Resepi bubur lambuk istimewa terbaik. Ya, apapun sukan si Hanoi semakin menghampiri dan penyokong Liverpool kabarnya senyum sampai ke telinga dari awal pagi tadi. Betul. Kita nak tahu perincian lanjut bersama dengan Azamuddin Hussein dalam edisi sukan. Silakan. Azam. 31 pemain di senarai Meluni mula hadir secara berperingkat.
detail dan juga material gambar. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Dari edisi sukan, kita mulakan dengan perkembangan sukan C Vietnam. Hanya 5 daripada 31 pemain bola sepak yang disenaraikan melapor diri pada hari pertama latihan pusat bagi persediaan ke Hanoi. Pengendali skuad bawah 23 tahun negara, Brett Maloney menjelaskan pemain akan melapor diri secara berperingkat disebabkan beberapa pasukan hanya melepaskan pemain mereka selepas aksi Liga Super hujung minggu ini. 5 pemain yang melapor diri, Sheikh Izhan Nazril Si Azman, Muhammad Fahmi Daniel Muhammad Zaim, Muhammad Faiz Amiruniza, Muhammad Syafi Azwad Sapari dan Muhammad Hakimi Azim Rosli. We're aware that players will be reporting in stages, so at the moment we've just got a handful to start with, but we're continuing discussions with the clubs and with the players and technical directors to ensure that the other players do report in due course. Tambah Meloni lagi, 2 pemain yang berpangkalan di luar negara, Hadi Fayad Abdul Razak dan Lukman Hakim, masing-masing akan menyertai skuad kebangsaan pada 25 dan 29 April ini. Malaysia dijadual mengadakan 2 perlawanan antarabangsa Tier 2 bertemu Timor Leste bawah 23 pada 29 April dan Filipina bawah 23 pada 1 Mei dengan perlawanan akan berlangsung secara tertutup tanpa kehadiran penonton. Baik, sementara itu, tiada perubahan drastik dilakukan pasukan futsal negara bagi menghadapi cabaran di Sukan C kali ini. Bagaimanapun, taktikal permainan power play akan diperkemas dalam usaha melangkah jauh dalam saingan di Hanoi. Menurut jurulatihnya, Chu Chun Yong, pendedahan yang diperoleh anak-anak buahnya ketika kejuaraan futsal AFF sebelum ini sangat berguna terutamanya dalam aspek keserasian antara pemain. Okay, we're going to remain the same 20 player in the camp. Same, because I couldn't change so much because some new player, they are still adapting to this national team training and also a lot of tactical, and also they try to build up their chemistry with the senior player. So you can see it's a mixture of the senior and new players. So it wouldn't have any new player coming in. Tambah Chun Yong, jika dilihat prestasi dalam kejohanan tersebut, pasukannya mempamerkan peningkatan dari satu perlawanan ke satu perlawanan, sekaligus peluang merealisasikan pingat gangsa untuk negara tampak cerah. Chun Yong sebelum ini pernah membimbing skuad negara meraih pingat perak ketika Sukan C 2017 di Kuala Lumpur. Dalam pada itu, skuad bola tampar Dewan Lelaki Negara optimis sasaran untuk sekurang-kurangnya berada dalam peringkat separuh akhir mampu diterjemahkan oleh skuad bimbingan Franco Liu menjelang Sukan C Hanoi nanti. Franco menegaskan biarpun sudah hampir 4 tahun skuad negara tidak menyertai mana-mana kejohanan sebelum ini, dia yakin dengan beberapa pemain yang dipanggil sebelum ini dalam kejohanan Malaysia Volleyball League 2022 mampu menggalas tugas membawa nama negara. Kali ini adalah selepas 4 tahun kita ambil bahagian. Yang penting ya kita adalah ini adalah satu starting point untuk pasukan negara kita. Dalamnya senior player ada lebih kurang 20%. Bermakna 80% adalah semua new player. Yang penting kebanyakan dekat mereka semua ada dekat universiti juga. Yang pentingnya kali ini kita target ialah kita nak rebuild our national team. Itu tujuan kita pun tahu next year adalah SEA Games dekat Cambodia. Itu kita akan continuous untuk program ini untuk yang tahun yang akan datang juga. Tambahnya lagi, pemain-pemain baru yang dipanggil kesemuanya memenuhi syarat yang ditetapkan iaitu mempunyai ketinggian 180 cm ke atas dan berumur 26 tahun ke bawah. Baik, 4 pemain skuad E Rimau Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang mewakili negara dalam permainan FIFA Online 4 di Sukan C Hanoi dipanggil menyertai kem latihan pusat bermula 25 April ini. FAM dalam kenyataannya menyebut semua pemain akan menjalani latihan pusat selama 4 hari di Wisma FAM Kelana Jaya sehingga 29 April sebelum mereka dijadual berlepas ke Hanoi pada 11 Mei.
Pemain yang dipanggil adalah Muhammad Luqman Haziq Hajiman atau lebih dikenali Luqman Haziq dari pasukan GBX Esports Team serta 3 lagi pemain dari Orange Esports iaitu Muhammad Ashraf Kamal AK31, Gan Munkiat Rib Jin dan Wan Muhammad Hakim Wan Narizan Perlis Team Junior. Saingan peringkat kelayakan FIFA Online 4 pada Tamasya Dwi tahunan itu akan berlangsung pada 14 Mei, manakala final pada 15 Mei di Pusat Konvensyen Kebangsaan di Hanoi. Skuad E-Rimau FAM menyasarkan sekurang-kurangnya membawa pulang pingat gangsa dari Hanoi. Selain FIFA Online 4, Kem E-Sukan Negara turut menghantar wakil bertanding dalam permainan PUBG Mobile, Mobile Legends Bang Bang MLBB, Arena of Valor Wild Rift, League of Legends dan Garena Free Fire. Malaysia membawa pulang 1 emas menerusi Hearthstone dan 1 gangsa menerusi MLBB berpasukan ketika E-Sukan mula dipertandingkan pada Sukan C 2019 di Manila, Filipina. Baik, saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik ke perkembangan Liga Juara-Juara Asia, Johor Darul Takzim JDT akan menilai semula tahap kecergasan pemain import Leandro Velasquez, Fernando Forestieri dan Berson da Silva menjelang aksi ketiga Liga menentang Kawasaki Frontale esok. Penilaian dibuat berikutan faktor keletihan dialami pemain-pemain tersebut selepas aksi sengit menentang Ulsan Hyundai Isnin lalu. Selain itu, Ketua Jurulatih JDT Benjamin Mora juga bakal kehilangan penjaga gol Haziq Nazli yang cedera di bahu ketika perlawanan menentang kelab Korea Selatan itu. Hopefully come back as soon as possible. He's a young boy, he recovers fast, he has a good mindset, so he's going to be back soon. And then I don't really know who is going to play, if Farizal or Izam. We expect a really tough game. But I think we've shown the way we've come out, the way we've played, the way we've pressed. We want to stay true to the ethos and the style of JDT. Dalam hal itu, Ketua Jurulatih Kawasaki Frontale, Toru Oniki berkata, pasukannya akan bermain dengan rentak permainan tersendiri bagi pertemuan berkenaan. Skuadnya perlu fokus memberikan aksi terbaik untuk terus memperoleh mata dalam saingan SCL musim ini. Baik, saudara, edisi Sukan 20 April berakhir di sini. Saya Zamrul Hussein dan untuk segmen seterusnya kita kembali bersama Fatil dan juga Mike Rat. Silakan. Ya, Azhar. Pada dekad 1980-an dulu, kumpulan duo Pelangi pernah popular dengan lagu Biarku Menjadi Lilin yang ditujukan khas kepada golongan guru. Ada kaitan dengan kisah yang kita kongsi dalam hashtag malam ini di mana walaupun berada dalam keadaan tidak sihat, guru ini tetap tidak ambil cuti dan terus mengajar. Ya, kita saksikan paparannya. Jika hendak dibandingkan dengan wang ringgit, jasa dan pengorbanan seorang guru pasti tidak ternilai. Menerusi hantaran di media sosial, seorang guru dipaparkan meneruskan sesi pembelajaran meskipun beliau tidak sihat. Jelas kelihatan sesi itu berlangsung sambil si guru memakai alat bantuan oksigen. Rata-rata warga maya yang menonton video ini mendoakan kesejahteraan guru tersebut.
kebiasaannya kita pasti takut atau terkejut sekiranya bilik diceroboh masuk monyet. Mana tidaknya habis barang milik kita diselongkar gara-gara mahu cari makanan. Namun, lain pula yang tular di TikTok. Bukan sahaja tidak takut, seorang pelajar perempuan dengan tenang bersembang dengan seekor monyet. Dia turut memberi kurma kepada haiwan tersebut. Video itu meraih lebih 800,000 tontonan dan rata-rata warga maya terhibur menyaksikan keberanian pelajar itu. Dua keping nota dalam botol ditulis dua remaja perempuan ditemukan 56 tahun kemudian. Nota tersebut milik Jennifer Coleman dan Janet Blankley. Ditulis ketika mereka berusia 15 tahun dan berhasrat mahu mencari teman lelaki. Nota cari jodoh itu dimasukkan ke dalam botol bertutup sebelum dihanyutkan di skantop. Usaha dua remaja mencari cinta tidak berbalas sehingga seorang ibu dan anak perempuannya menemukan nota itu 2 April lalu terapung di Muara Hamba. Ya, satu keajaiban. 56 tahun tak rosak nota tu. Dahsyat. Baiklah. Paparan itu menutup berita perdana edisi Rabu 20 April. Terima kasih kepada pihak yang menyantuni iftar petugas bahagian berita ehwal semasa RTM termasuk kami di seksyen Berita TV sepanjang Ramadan ini. Ya, terus berwaspada terhadap penularan COVID-19 dalam fasa peralihan ke endemik dengan memakai pelitup separuh muka. Program inklusif seperti biasa menyusul selepas ini. Terus setia bersama RTM. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.